صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا
هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Seterusnya sama-sama kita membacakan Asmaul Husna. As'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim malikul qudusus salam minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar habur razaqul fattahul alim qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izz zilus sami'ul basirul hakamul adiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur aliyul kabirul hafizul mukid Hasibul jalil al-qaribul raqibul mujibul wasi'ul hakim dudul majidul ba'isus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidus samadul qadir muqtadirul muakhirul awwal al-akhir az-zahirul batin al-muta'alil barut tawwabul Kimul afu
rauful. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi awliyaillah. Sahabat-sahabat, di sana ada satu hadis Nabi SAW yang mana Nabi bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, maka dia akan dijamin untuk mendapat syafaatku. Ustaz tolong cari, barang siapa yang berselawat kepadaku pada waktu pagi 10 kali, dia akan berselawat kepada dia akan mendapat syafaatku. Ataupun ada kelebihan yang lain lagi, sekurang-kurangnya setiap pagi kita berselawat kepada Nabi SAW sekurang-kurangnya 10 kali. Jadi sama-sama kita membacakan selawat kepada Nabi SAW. Saya melafazkan selawat dengan selawat yang begini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Boleh juga Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita jadi ulanglah. Sahabat-sahabat, selawat yang saya bacakan yang pertama tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kerana selawat yang begitu merangkumi dua. Merangkumi apa sahabat-sahabat? Merangkumi selawat dan juga salam. Okey, kita akan tulis terus, lepas tu kita sama-sama berselawat ya. Kita selawat dulu, nanti saya tulis. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ustaz cari yang bukan cari selawat kepada Nabi SAW. Fadilat selawat 10 kali. Macam tu lah. Ataupun Ustaz tunggu ni, tim bagi. Masya Allah. Sebenarnya memang terus nak get ready ni. Sejuk lah pula. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama kita selawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, muslimin-muslimat dirahmati Allah sekalian. Kita telah pun mengucapkan selawat kepada Nabi SAW sebanyak 10 kali. Saya sebenarnya minta tim mencari hadis Nabi yang berkenaan dengan selawat yang disebutkan setiap pagi berselawat sebanyak 10 kali. Subhanallah. Nanti saya akan bacakan hadis tersebut selepas kita jumpa. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Didoakan semuanya dalam rahmat, dalam petunjuk hidayah
dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala mara bahaya, sama ada yang dilihat ataupun tidak, yang kita ketahui ataupun tidak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melindungi kita daripada perbuatan syirik, menghalang kita daripada melakukan maksiat, menggagalkan perancangan-perancangan jahat daripada hawa nafsu kita sendiri, menjauhi kita daripada musuh yang paling utama iaitu jin, syaitan, kemudian mereka yang berhasad dengki, kemudian mereka yang berhasad dengki dan melakukan sihir dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, semalam kita rasa sangatlah duka cita. Kita sangat berduka cita. Subhanallah. Encik ada selawat setiap pagi 10 kali. Tak ada dia bagi. Subhanallah, kita berduka cita dengan jumlah COVID yang begitu tinggi. Saya tulis padam, tulis panjang-panjang, akhirnya tak post. Saya bimbang, saya tulis dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi. Kita faham kan? Subhanallah, Ustaz tolong tutup kipas. Memang jadi sejuk, pagi ni sejuk. Aircon tak apa, aircon buka je. Kipas yang tutup. Terima kasih Ustaz. Subhanallah, Alhamdulillah. Masya Allah, bila tengok angka yang begitu tinggi, saya sendiri memang rasa berat dengan angka tersebut. Saya salah seorang yang menghitung hari dan menghitung angka. Ada di kalangan kita yang, Ustazah, saya tak nak fikir dah hari, saya tak nak kira dah hari bila berakhirnya. PKPD ke, PKP ke. Ustazah, saya dah tak tengok dah berapa jumlah. Macam ayat kita lantak lah berapa jumlah. Subhanallah. Tapi saya orangnya yang melihat, menghitung hari dan melihat jumlah kes. Bila keluar kita dah tahu kan pukul berapa KKM akan keluarkan result. Masa tu saya memang akan buka, akan tengok. Kan cari tengok. Saya bukan kerana tekanan itu, bukan kerana diri saya. Diri saya, komitmen, bebanan dengan staf dan sebagainya, itu perkara yang lain. Tetapi bebanan yang lebih berat adalah memikirkan asnaf fakir miskin. Itu yang lebih berat. Sebab saya terlibat secara langsung, bukan tak langsung. Kerana kami ada NGO Sahabat Amal Care. Kami menerima permohonan 500, 600, 1000 permohonan setiap hari. Dengan pelbagai aduan, pelbagai kisah, pelbagai cerita. Saya melihat sendiri depan mata bagaimana kehidupan asnaf fakir miskin hari ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi, selalunya bila saya berjumpa dengan mereka, depan ataupun melalui telefon, kadang saya telefon sendiri, buat video call untuk buat siasatan sikit. Tengok keadaan rumah, dia orang akan tunjukkan. Hari itu saya video call dengan seorang ibu, 5 orang anak. Suaminya ditahan dalam penjara, dalam tahanan kerana dadah. Baru saja melahirkan anak kecil dan ketika dalam pantang, baru habis pantang, 40 hari, baru berapa 40 hari lebih, suami dia ditahan. Dan sepanjang dia mengandung, memang dia nak gugurkan kandungan dia. Sebab suami dia terlibat dadah ketika, isyak dadah apa semua ketika dia mengandung anak yang kelima. Subhanallah, Allah takdirkan walaupun dia kata tekanan, mental, fizikal, malu dengan orang dan sebagainya, Allah takdirkan dia melahirkan anak juga. Dan bayangkan bila telah dia melahirkan anak dengan 5 orang anak, semua kecil-kecil. Tuan-puan sekalian, anak dia macam darjah 5, darjah 3, darjah 1, di 2 tahun dengan 6 bulan. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya memang bercakap langsung masa tu. Dia tunjukkan video keadaan rumah, anak-anak dia. Jadi kita tahu buktinya memang betul. Lepas tu dia cerita, Ustazah, saya tak boleh kerja sebenarnya sebab dengan anak-anak. Tapi saya terpaksa tinggalkan juga anak-anak saya ni sekejap. Kepada jiran sebelah, hantar dekat ni. Saya kena keluar juga walaupun PKP ni, walaupun kes tengah banyak, saya kena keluar juga. Senyap-senyap Ustazah. Senyap-senyap pergi bersih rumah orang, pergi potong bawang. Apa saja orang panggil untuk bagi upah. Suruh masak kat rumah, saya pergilah menyusup-nyusup. Pergi uruskan kain ke, apa saja pekerjaan. Orang suruh hantar barang ke.
Apa saja pekerjaan yang orang berikan, saya akan buat. Dan biasanya ayat yang saya akan sebut, tuan-puan sekalian, insya-Allah tak lama lagi habislah PKP ni. Insya-Allah puan. Insya-Allah tak lagi semuanya akan beransur baik. Ya ke ustazah? Ya, insya-Allah. Tuan-puan sekalian, bukan satu kisah yang begini, tuan-puan sekalian. Yang saya sendiri akan bagi harapan. Hari-hari tim kita turun pergi menyantuni asnaf fakir miskin ke rumah. Ada orang tua yang hidup sebatang kara, memang tak mampu dan tak larat pun untuk masak. Tak mampu dan tak larat untuk masak, kita hantar makanan hari-hari untuk pastikan dia ada makanan. Kalau kita tak hantar hari tu, tak ada makanan untuk dimakan. Ustazah, jiran-jiran tak ada ke yang nolong? Tuan-puan sekalian, mereka ni kebanyakan hidup dalam satu kumpulan asnaf fakir miskin. Contohnya di kawasan rumah flat, kiri kanan semua susah, atas bawah semua susah. Kalau kita pergi bantuan, kita bagi bantuan semua. Bila nak menguatkan hati mereka, kita beri harapan. Kerana bila ada harapan, seseorang itu mampu untuk kuat. Bila ada harapan, seseorang itu mampu untuk bertahan. Contohnya begini kan, berlakulah kebakaran. Lepas tu, kita pun dalam keadaan kita rumah terbakar ni, lepas tu rumah pula jauh daripada kawasan orang. Lepas tu kita dengar tak ada siapa yang tolong, kita pun nampak ada telefon, kita pun call, betul kan? Kita call. Dapatlah kita berhubung dengan 999 tu kan. Kita dapat 911 yang kita ustaz. Kita 999 ke 911? 911. Kita 999. Bomber kan. Kita bolehlah call emergency 999. Lepas tu dapat bercakap, saya berada di sini sekarang rumah terbakar, tolong bantu saya. Alamat sekian-sekian. Lepas tu yang bahagian sana pun jawab, okey, kami akan sampai 10 minit lagi. Okey. Lepas sekian. Lepas tu kita pun lepas. Dalam keadaan tersebut, nampak tak? Orang yang menjawab panggilan itu beri harapan kepada kita. Betul tak? Beri harapan. Bila walaupun keadaan yang sangat terdesak dah, sebab kebakaran ni dah sampai ni, tinggal dalam bilik kita je. Dah masuk dalam bilik, kita masuk pula dalam tandas. Sebab apa? Tandas ada air, mungkin boleh protect. Contoh je saya bagi ni. Tapi ada harapan. Sebab dah dapat call tadi tu, ada harapan. InsyaAllah kejap lagi sampai. Bantuan akan sampai. Ramai orang, walaupun dalam keadaan situasi sangat genting, bila ada harapan, dia kuat. Dia berpegang dengan harapan yang ada. Masya Allah. Bayangkan, kalau kita dalam situasi kebakaran, kemudian telefon pun tak ada. Sebab masa lari tu lupa nak ambil phone. Duduklah dalam bilik ni. Lepas tu api dah marak sampai ke bilik. Masuk tandas. Kemudian ni, dalam keadaan tak boleh nak berhubung dengan siapa-siapa. Seolahnya tidak ada harapan, tuan-puan sekalian. Mungkin awal-awal lagi dah kita dah lemah, kita dah tak fikir, kita kata memang matilah, memang tak ada harapan. Sebab itu bila kita pergi bantuan asnaf fakir miskin melalui call ke ataupun melalui jumpa depan, kita selalu bagi harapan. Mereka ni di kalangan pekerja kontrak, rumah, orang kampung. Buat kerja kampung tu apa sekian. Kan tukang urut, ramai makcik-makcik. Orang tua, perempuan pun tukang urut. Orang kerja kedai-kedai kain dah tutup hampir 2 bulan. Orang yang kerja kedai makan yang mula-mula tutup, sekarang bankrupt terus. Harapan apa yang kita bagi? InsyaAllah tak lama lagi akan berlalu. InsyaAllah lama-lama PKP. InsyaAllah tak lama dah ni PKP ni, nanti boleh kerja balik. Kita sentiasa beri harapan. Bila saya orang yang banyak beri harapan kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Beri harapan tu untuk apa? Supaya mereka tidak rasa terlalu lelah, terlalu rasa penat dalam ujian yang bertimpa-timpa. Kalaulah saya cakap, tak tahulah bila encik, puan, akak, tak tahu bila lah ni, tak payah harap lah, sebulan pun belum tentu, 2 bulan pun belum tentu. Tak apa sekian. Orang yang dalam keadaan yang memang anak menangis sebab kelaparan susu, isteri sekian-sekian dah menyandar, kalau kita pula tak beri harapan, ya ke ustazah tak ada harapan? Subhanallah, bagi kita ni yang cuba membantu orang, kita cuba bagi harapan. InsyaAllah tak lama lagi, InsyaAllah sabarlah, akan berlalu lah, tak lama lagi InsyaAllah. Jadi mereka pun senyum, mereka tak ada rasa penat sangat untuk menghadapi, terlalu penat untuk menghadapi. Subhanallah. Ya, tak apa. Sebab untuk ni fadail. Okey, subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Allahu akbar. Masya-Allah.
Sebab itu saya ni menghitung hari. Bila tengok kes, bila tengok ni, saya kata, ya Allah, tak dapat ke 2 minggu lagi ni. Bila tengok kes naik 11 semalam, terus kita kata, memang sambung lagi lah PKP ni. Memang sambung lagi lah PKP ni. Ayat tu terus keluar. Betul kan? Tuan-puan dan puan-puan sekalian. Masya Allah, kita mohon semoga ahli-ahli politik, pemimpin yang amanah, ahli-ahli politik yang amanah, betul-betul kuat, istiqamah, terus bertahan. Dan mudah-mudahan Allah menjatuhkan para pemimpin dan ahli politik yang tidak amanah dan juga yang tidak jujur, yang tidak berniat baik, yang memimpin hanya untuk kuasa kerana dunia semata-mata, sebagaimana yang kita baca di dalam doa kunut. Kita baca apa dalam doa kunut? Subhanallah, Ustaz, doa kunut. Kita baca dalam doa kunut, saya ingat doa kunut, cuma bila nak baca terjemahan tu. Subhanallah, dalam doa kunut ada perkataan, ada bacaan yang mengingatkan para pemimpin dan kita sendiri. Kita mendoakan semoga Allah terus bagi kekuatan kepada pemimpin yang amanah, pemimpin yang bertanggungjawab, pemimpin yang beriman, pemimpin yang bertakwa, untuk terus menerajui negara yang kita cintai ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjatuhkan sama ada dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala para pemimpin yang korupsi, para pemimpin yang kronisme, para pemimpin yang mendahulukan kepentingan diri, para pemimpin yang mementingkan kedudukan kuasa dan sebagainya. Allahu Akbar, muslimin muslimat dan Allah sekalian. Sebenarnya memang menjadi pemimpin dan ahli politik ini satu jawatan yang sangat mencabar, kerana ia akan terdedah kepada fitnah, akan terdedah kepada maki hamun, kebencian. Subhanallah, mereka yang sanggup turun ke medan perjuangan kepimpinan politik ini, mereka yang sangat kuat dan hebat. Namun kita rasa belas kasihan kepada pemimpin yang benar-benar bertakwa, benar-benar bertanggungjawab, terpalit hina sama bila ada pemimpin-pemimpin yang tidak amanah. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, memang rakyat melakukan slogan kerajaan gagal contohnya. Kalau kita fikir tuan-puan sekalian, dalam keadaan sangat genting ini, dan kita melihat, yang kita paling bimbang adalah sama ada yang ada ataupun yang bakal nak menggantikan. Berapa lama proses untuk harmoni? Kedua, siapakah sebenarnya pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang adil? Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya doa kunut. Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam doa kunut kita ada baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah kepadaku hidayah sebagaimana orang yang Engkau beri hidayah. Wa afini fi man afait. Dan berikanlah kepadaku kesihatan. Berikanlah kepadaku afiat sebagaimana orang yang Engkau berikan afiat, kesihatan. Tuan-tuan sekalian, baca doa kunut start pagi besok subuh, hayati maksud sangat indah. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah aku hidayah sebagaimana orang-orang yang Engkau berikan hidayah. Wa afini, dan afiatkanlah aku, sihatlah aku, fi man afait, sebagaimana orang yang Engkau beri afiat. Wa tawallani fi man tawallait. Ya Allah, tunjukilah aku, berikanlah aku petunjuk, fi man tawallait, sebagaimana orang yang Engkau berikan petunjuk. Wa barik li fi ma a'tait. Ya Allah, berkatilah kepadaku tentang apa yang Engkau berikan. Segala apa yang Kau berikan, berkatilah. Beri anak yang berkat, beri suami, beri isteri yang berkat, rumah yang berkat, kenderaan yang berkat, makanan yang berkat, duit yang berkat, harta yang berkat, sahabat-sahabat yang berkat, jiran yang berkat. Subhanallah. Doa ni ada dalam apa? Doa kunut. Sebab tu bila kita baca doa kunut, baca dengan penghayatan. Dan untuk menghayati, mustahil kalau kita tak melalui proses memahami. Kena faham. Habis kuliah ni, buka internet, cari doa kunut dengan terjemahan. Cuba baca, dah hafal kan? Cuma masukkan maksud saja.
Lepas tu bacalah sampai 10 kali ke 20 kali ke, sekali dengan maksud. Saya hafal, ingatlah dengan maksud tu. Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait. Berkatilah segala apa yang kau berikan kepadaku. Wa qini syarra ma qadait, dan selamatkanlah aku daripada mara bahaya yang telah engkau tentukan. Masya-Allah. Tuan-tuan sekalian, COVID-19 adalah wabak yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini adalah satu ketentuan Allah. Kita minta dalam doa kunut apa? Waqini syarra ma qadait. Ya Allah, jauhilah aku, lindungilah aku daripada kejahatan, daripada bahaya kejahatan, daripada bahaya kejahatan yang engkau telah tentukan. Fa innaka taqdi la yuqda alaik. Maka sesungguhnya engkaulah yang mentakdirkan. Engkaulah yang maha berkehendak, dan tiada yang berkehendak melainkan engkau, ya Allah. Wa innahu la yazillu man walait. Ini tuan-puan sekalian, kita masuk bab yang saya sebutkan tadi. Bab pemimpin-pemimpin yang beriman, yang soleh, pemimpin-pemimpin yang fasik, yang selalu buat maksiat, pemimpin yang munafik dan sebagainya. Allahu akbar. Dalam doa kunut kita sebut wala ya'izzu man adait wa innahu la yazillu man walait. Dan sesungguhnya tidak hina orang yang engkau pimpin. Tak akan hina, ya Allah, tidak akan hina orang yang engkau muliakan. Wala ya'izzu man adait, dan tidak akan mulia orang yang engkau hinakan, ya Allah. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Maha suci engkau, wahai Tuhan kami, dan maha tinggi. Falakal hamdu ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Dalam doa kunut kita sebut, tidak akan mulia orang yang engkau hinakan, ya Allah, dan tidak akan hina orang yang engkau muliakan. Mula dulu dengan kita sebut wa innahu la yazilu man walait. Tidak akan hina orang yang engkau muliakan. Kalau dia orang yang benar, ikhlas berjuang di hadapan kerana Allah, kan, kerana untuk kebajikan rakyat, subhanallah, dia tidak akan hina. Allah sentiasa akan memelihara dirinya. Allah sentiasa akan memberikan segala pertolongan untuknya. Semua Allah berikan apa yang diperlukan, pertolongan-pertolongan Allah, Allah akan berikan kepadanya. Wala ya'izzu man adait, dan tidak akan mulia orang yang Allah hinakan. Subhanallah. Sebab itu, tuan-tuan dan mata Allah sekalian, yang paling utama kita perlu mulia di sisi Allah. Untuk menjadi mulia di sisi Allah, kita perlu taat perintah Allah, perlu tinggalkan larangan Allah, perlu melaksanakan tanggungjawab dan amanah. Dan pemimpin yang begini, subhanallah, tidak akan dihinakan oleh Allah, maka dia akan dapat pertolongan Allah. Namun jika dia mulia pun di kalangan manusia tapi hina di sisi Allah, pasti dia tetap tidak akan mulia dan akan terhina juga suatu hari. Jika tidak di dunia, mungkin di hujung usia, ataupun saat kematian, ataupun di alam barzah, ataupun di mahsyar. Na'udzubillah min zalik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya, mukadimah kita agak panjang. Itulah perasaan, rasa hati ini tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebab kita lihat kasihan kepada pemimpin-pemimpin yang adil, yang amanah, yang bertakwa, terpalit sama kehinaan. Apabila rakyat mula nak marah, tak puas hati, semua pemimpin kena. Padahal ada yang baik, ada yang sangat berdedikasi, yang mereka bekerja siang dan malam untuk rakyat. Allahu akbar. Terpalit, kotor dan hina sama. Kan? Kerana ada di kalangan pemimpin yang masih lagi hanyut dalam kemewahan, dalam kekenyangan, penuh dengan lakonan dan sebagainya. Subhanallah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian, sebagaimana Perdana Menteri kita yang kita hormati dan kita sayangi pernah menerajui negara kita saat pandemik dan berjaya menempuh PKP 1, PKP 2, sekarang PKP 3. Saya secara peribadi masih lagi memberi harapan yang tinggi. Masih lagi mengharap, bukan kata dah tak boleh harap ke kecewa, tak. Masih memberi harapan yang tinggi kepada kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri dengan kepimimpinannya. Moga Allah berikan petunjuk, moga Allah berikan hidayah, Allah berikan ilham, kekuatan untuk benar-benar menangani. Ya, semua orang sebut pasal kilang-kilang. Saya pun bila ni kan kita rasa nak, memang subhanallah, Allahu akbar. Jadi mudah-mudahan ada kekuatan untuk lockdown, full lockdown betul-betul, dan ada yang bagi cadangan lockdown lah betul-betul Selangor saja, insya-Allah yang lain terkawal. Contohnya Selangor betul-betul lockdown, tutup betul-betul 2 minggu, semua kilang, tak ada yang essential ke apa semua ke. Mudah-mudahan dengan itu betul-betul boleh putuskan rangkaian.
Allahu Akbar. Wallahu alam. Masya Allah. Kita yakin bahawasanya mereka ada ramai kepakaran apa semua, strategi pelan itu pelan ni. Jadi kita terus berdoa dan jangan putus harap dengan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, kita akan sambung pengajian kita dalam bab sabar, insya-Allah. Terima kasih ya sahabat-sahabat yang tetap istiqamah hadir kuliah kita. Minta maaf segala kekurangan kan dan sebagainya. Kita akan cuba sentiasa memperbaiki. Okey. Ada orang kata ni, warna tudung saya ni, kalau siapa ada berminat, boleh pergi ke galeri Ustazah Asma Harun. Semua tudung-tudung memang tudung keluaran kita, sahabat-sahabat. Lepas tu kan kita ni, dia macam, okey Ustaz. Tak apa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tukar. Ni kena sama level kan? Sama level ni. Saya takut ni rendah sikit kan? Tinggi sikit kan? Yang ni. Itu okey je. IG memang okey. Okey ya. Subhanallah. Okey. Muslimat di mata Allah sekalian. Kita dah habis firman Allah yang pertama. Dia sebenarnya selesa pijak atas kapet ni. Okey. Kita dah habis semalam firman Allah yang pertama berkenaan dengan ya ayyuhallazin. Kita nak sambung semula pengajian kita iaitu kitab Riyadhus Salihin. Bab yang ketiga iaitu bab sabar. InsyaAllah semalam kita dah baca dah firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Subhanallah. Dan insyaAllah hari ini kita akan baca juga macam mana pun hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan tajuk kita ni. Sebab hadis tu Masya Allah saya dah baca tadi, tapi saya tak sempat tulis hari ni. Untuk firman Allah seterusnya dalam kitab Riyadhus Salihin ada dituliskan, Imam Nawawi ada menyusunnya. Saya hanya akan baca saja, kita tak tulis. Sebab kita nak tulis hadis Nabi. Okey. Seterusnya firman Allah yang berkaitan dengan bab sabar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Baqarah ayat 155. Surah Al-Baqarah ayat 155. Subhanallah. Yang bermaksud وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, dan kami pasti menguji kamu dengan sesuatu. Walanabluwannakum, kami pasti menguji kamu. Ini janji Allah. Walanabluwannakum bukan kami menguji, tapi maksud dia lebih ada takkid penekanan, dan pasti kami akan menguji kamu dengan sesuatu. Minal khauf, dengan rasa apa? Dengan sesuatu apa? Dengan perasaan takut. Wal ju', dengan perasaan dengan lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda, makan minum semuanya lah. Rumah, tempat tinggal, kenderaan. Wal anfusi was samarat, dan juga dengan kekurangan jiwa raga, iaitu kematian. Kematian. Masya Allah, rasa macam nak kena tulis. Was samarat, dan juga kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berita gembiralah orang-orang yang sabar. Tuan-puan sekalian, firman Allah ni sangatlah berkait. Encik, macam kena tutup juga bahagian kipas kot. Ataupun tutup terus kan. Tak tahu kenapa, minta maaf ya. Kadang-kadang keadaan kesihatan tu membuatkan saya jadi menggigil, sejuk. Okey, subhanallah. Muslimin muslimat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Memang kena sangat. Walanab. Allahu Akbar. Saya pula yang salah ni tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum. Walanabluwannakum. Kenapa saya ingat ni? Ustazah lambat Ustazah tulis. Tak apa ya, kita tulis firman Allah ya. Sabar.
walanabluwannakum walanabluwannakum bisyai'in walanabluwannakum bisyai'in walanabluwannakum bisyai'in minal khawf bisyai'in minal khawf. Tengok Allah sebut minal khawf. Walanabluwakum bisyai'in minal khawf minal khawfi wal ju'i. Dan semua ni kita sedang lalui sekarang. Wal ju'i, ini janji Allah. Wal ju'i minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wa naqsin minal amwal wa naqsin minal amwali wal anfusi. Wal anfusi jauhlah pula. Wal anfusi was samarat. Wal anfusi was samarati. Dan Allah berfirman, wabashiri sabirin. Surah apa tuan-puan sekalian? Surah Al-Baqarah ayat 155. Okey, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul azim, yang bermaksud walanabluwannakum, kami wani dan lanabluwannakum, dan kami pasti. Allah berfirman kami pasti menguji kamu. Kami pasti menguji kamu. Bisyai'in, bi dengan, syai'in sesuatu, dengan sesuatu, minal khauf, daripada ketakutan ataupun daripada perasaan takut. Ujian yang pertama Allah sebut perasaan takut, tuan-puan sekalian. Sekarang kita memang diuji dengan perasaan takut. Takut dengan wabak, takut kehilangan orang tersayang, takut kehilangan harta benda. Bila kita dihalang kerja, kita takut tak ada. Ketakutan sangat banyak, tuan-puan sekalian. Ustaz, ini nampak ke bila hujung ni? Nampak? Dia cover. Oh, okey. Wal ju'i, dan juga Allah akan uji dengan rasa lapar. Wa naqsi minal amwal, kekurangan minal amwal, harta. Minal amwali wal anfusi, jiwa raga. Jiwa raga ni disebutkan berlakunya kematian yang
disebabkan penyakit ataupun pembunuhan. Maksudnya akan diuji dengan kematian jiwa raga dalam jumlah yang banyak, wasamarati, dan juga kekurangan buah-buahan, mewakili kepada tumbuhan, hasil bumi, kekurangan tiadanya hasil bumi dan sebagainya. Wabasyiris sabirin, dan berita gembira. Wabasyiris sabirin, berita gembira bagi orang yang sabar. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita tengok yang pertama Allah sebut, kami pasti menguji kamu daripada dengan perasaan takut, lapar, wanaksin, kekurangan daripada harta benda, dan juga jiwa raga, juga hasil bumi. Wabasyiris sabirin, berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Muslimin muslimat mata Allah sekalian, apa yang Allah sebut dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 155 ini benar-benar sedang berlaku secara terang, jelas dan meluas pada saat ini, pada hari ini. Masya Allah. Dan ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam kalangan ujian ni, diuji dengan takut, diuji dengan lapar, diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan jiwa raga, kematian yang berlaku saban hari, jumlah yang banyak, dan diuji dengan petani pun tak boleh keluar, apa semua macam-macam lah tu apa sekian, nanti kita akan kekurangan sumber-sumber hasil bumi. Wabasyiris sabirin, dan berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Maksudnya daripada ujian-ujian sekarang, subhanallah, ada golongan yang sangat beruntung, sangat bertuah, dan mereka itu adalah di kalangan orang-orang yang sabar. Sebab akan sampai kepada orang-orang yang sabar ini khabar gembira. Yang pertama, khabar gembira dengan yang paling utama, iaitu khabar gembira dengan pemberian syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Pemberian syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, apabila masuknya orang-orang yang sabar ke dalam syurga, lalu mereka akan disambut dengan para malaikat berdiri di setiap penjuru syurga dengan panggilan, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Sebab itu ada satu pintu syurga yang namanya babus sabr, pintu sabar. Jadi tuan-puan sekalian, sekarang adalah waktunya kita perlu, macam ayat semalam, yusbiru wasabiru, sabarlah dan teguhkan kesabaran. Masa PKP 1 dulu kita dah sabar. Lepas tu boleh sekejap longgar, masuk pula PKP 2, sabar lagi. Sekarang PKP 3 lebih teruk daripada PKP 1 dan 2. Kita perlu menguatkan lagi kesabaran. Ketika kita sedang diuji PKP ni tuan-puan sekalian, kita sedang diuji PKP ni, Masya Allah, kita sedang diuji PKP ni, bukan kita saja orang Islam yang diuji. Dan kita dapati ramainya non-Muslim kan, yang bunuh diri. Ni di Malaysia ni, yang bunuh diri. Kebanyakan mereka adalah majikan-majikan. Tuan-puan di mata Allah sekalian, orang bukan Islam pun, peniaga-peniaga Cina ke India, non-Muslim pun, mereka pun teruk sekarang ni. Bukan kita orang Islam saja. Tapi sekurang-kurangnya yang kita belajar semalam, kita bila dalam ujian ni, tuan-puan sekalian, sekurang-kurangnya kita ni dapat rahmat Allah, dapat pengampunan Allah, dapat berita gembira syurga Allah bagi orang-orang yang sabar. Tapi muslimin muslimat di mata Allah sekalian, bagaimana dengan orang bukan Islam? Mereka rasa hidup di dunia dah teruk, lebih baik mati. Kan? Berakhirlah kehidupan yang teruk ni. Tapi bagi kita pula, kematian dengan cara begitu, jika waras, maka kehidupannya lebih dahsyat selepas itu. Muslimin muslimat, kita kan berkawan dengan semua orang. Kami pun berkawan, Muslim ke non-Muslim. Adalah pakcik kedai perabot ni yang selalu kami berhubung. Bukan berhubung dulu, memang kami selalu cari barang-barang, yelah keperluan pejabat apa semua kan. Memang orangnya baik, suami isteri dah tua, umur 50 lebih kan. Memang dah tua, baik dan sebagainya. Bila kita hubungi dia kan, ialah masa PKP dah berapa tu, kita ada keperluan meja kerusi untuk pejabat, untuk ada staf-staf baru masuk apa semua. Kita pun tak tahu nak cari mana. Kan kita call.
Kita call. Dia kata, uncle, bolehlah uncle, saya nak pergi ambil. Saya ni uncle kata, tak bolehlah ustazah. Ustazah tak bolehlah. Kita ni gini-gini tak bolehlah. Lepas tu kita pun tanya, uncle macam mana? Macam ni lah, tak ada duit. Mau bayar gaji pekerja lagi, mau bayar sewa lagi. Oh memang pokai lah, uncle tak tahulah. Uncle memang susah hati lah. Mudah-mudahan ni kata, yelah uncle sabar je lah. Ni memang dah biasa kan, bagi salam apa semua. Tapi kita tak bagi salam lah. InsyaAllah lah kan. Jadi kita kata sabarlah uncle, nantilah. Memang banyak susah hati lah kalau macam ni lah. Berapa lama kena tutup ni, gini-gini. Kata, yelah uncle gini. Lepas tu kan adalah bertemu dengan dia dengan pakai baju koyaknya. Kata, uncle dah kenapa pakai baju koyak ni, takkan tak ada baju elok? Apa mau bikin, dia kata hidup susah hati apa semua. Pakailah apa pun susah hati, pakai baju koyak je lah. Dan memang ini pun, makan pun sekarang, bukan kedai perabot besar ni, kecil-kecil ni. Makan pun sekarang kira, catu, simpan. Gini. Kita kata, ya memang subhanallah. Kurang-kurangnya kita ni orang Islam, wa basyiris sabirin. Maka berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Berita gembira dengan apa? Dengan pengampunan Allah, rahmat Allah, perlindungan Allah, kasih sayang Allah dan syurga Allah. Ingat, bagi kita orang yang sabar, terus tetap teguh dengan kesabaran, bertahanlah, ikhtiarlah macam mana, doa, mintalah pertolongan, sampai tahap angkat bendera putih, angkatlah, itu ikhtiar. Subhanallah. Wa basyiris sabirin, berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Kerana apa? Bila di akhirat kelak akan dipanggil dengan panggilan bagi orang yang sabar masuk ke dalam syurga. Dan bila masuk dalam syurga, para malaikat semua mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Boleh tak Ustaz cari ayat tu? Bila sebut ayat tu kan sebenarnya saya macam nak terus sebut surah mana, lepas tu sambungan ayat. Sebab dia ada ayat sebelum. Sebenarnya ada ayat sebelum, tak silap dia surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ayat 22 macam tu. Sebab dia ada ayat sebelum, kemudian ayat tu, kemudian ada lagi ayat selepas tu. Wadzalika uqbaddar. Macam tu, dan itulah sebaik-baik tempat kembali. Jadi tim pun sama dengan ustazah sebut tu, terus bagi je pada ustaz walaupun ustazah tak minta. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ya, kita jelas yang ni. Kemudian masya-Allah, saya sebenarnya bila ngajar tadi saya terlintas sebab saya kata saya nak tulis lafaz selawat tu kan. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Okey. Ini ya surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ayat sebelum tu dia ada sambungan. Jannatu 'adnin yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat sejahtera. Malaikat-malaikat akan masuk melalui pintu-pintu daripada tiap-tiap pintu syurga, lalu memberi hormat kepada orang-orang yang sabar masuk ke dalam syurga. Selamat sejahteralah kamu disebabkan kesabaran kamu, maka amat baiknya balasan amal kamu di dunia dahulu. Ini adalah balasan amal. Amal apa? Amal sabar ketika kamu di dunia dahulu. Sahabat-sahabat muslimin muslimat di mata Allah sekalian, kita faham bila berlaku wabak lama daripada bulan 2 tahun lepas sampailah sekarang sekarang bulan 7, kita nak sebut hampir 2 tahun. Kita kan okeylah, negara diuji sekian-sekian, kita diuji. Sebulan dah lama ujian. Kalau 3 bulan pun dah lama kan. Setahun lama sangat tu. Sekarang dah nak masuk 2 tahun, maksudnya ujian yang kita tempuh sekarang sangat lama. Diuji daripada pelbagai yang Allah janjikan tadi. Takut, kekurangan harta benda, kematian. Kan? Maksudnya semua itulah. Lapar. Kita diuji dalam tempoh yang lama. Subhanallah. Dalam tempoh ujian yang lama ni tuan-puan sekalian, kita wajib menjadi orang yang berjaya. Kita mesti berjaya dalam ujian ni. Subhanallah. Ustazah, berapa lama lagi? Wallahu a'lam. Kalau ikutkan betul-betul, wallahu a'lam. Kita tak tahu. Dengan izin Allah, Allah boleh angkat sekelip mata je wabak COVID-19 ni. Subhanallah. Jadi kita mesti jadi orang yang berjaya menempuh ujian ini. Dengan sabar, dengan redha, dengan tenang, dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan meningkatkan ibadah. Supaya wabashir sabirin, kita dapat berita gembira. Yang mana para malaikat akan berdiri menyambut kedatangan kita apabila masuk syurga. Lalu mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fazalika uqbaddar.
Dan itulah sebaik-baik tempat kembali hasil daripada sabar kamu di dunia dahulu. Subhanallah. Okey, Allah SWT berfirman, ini firman Allah dalam surah apa ya Ustaz ingat kan? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha malaikatahu Syu'ara. Innallaha wa malaikatahu. Minta maaf saya skip sekejap ni. Kan firman Allah, Innallaha wa malaikatahu tulis biru pula. Innallaha wa malaikatahu ya Allah. Ya ayyuhallazina amanu Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sebenarnya ada perkara yang saya nak sahabat-sahabat semua faham. Yusalluna 'alan nabi. Boleh ya tulisan biru pun tak apa ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu yang maksud kalau sebut tu tolong cari terus. Wasallimu taslima. Okey, surah saya lemah nak ingat surah ayat tu hafal tapi surah tu tak ingat. Muslimin muslimat, kita perhatikan. Innallah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu. Allah dan para malaikat. Para malaikatnya, tuan-puan sekalian, agak-agak berapa malaikat Allah? 1,000 ke, 10,000 ke, juta ke, bilion ke? Subhanallah, tidak ada jumlah yang menetapkan para malaikat Allah. Yang pasti malaikat Allah terlalu banyak, sangat banyak untuk melaksanakan segala perintah Allah, segala pengurusan antara langit dan bumi. Yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Berselawat 'alan nabi, kepada Nabi. Kepada Nabi Muhammad. Ini khusus kepada Nabi Muhammad, bukan Nabi mana-mana. Memang Nabi kita. Kita ni umat Nabi Muhammad, umat yang paling beruntung. Innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Kembali kepada Allah. Para malaikatnya. Malaikat adalah milik Allah. Yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang, wahai sekalian, alladzina, yang beriman, wahai sekalian yang beriman. Sallu, ini fi'il amar. Fi'il amar bermaksud perintah, suruhan. Sallu, wahai sekalian yang beriman. Sallu, berselawatlah. Sallu alaihi, ke atasnya. Ke atasnya siapa? Ke atasnya, nya tu pergi kepada Nabi Muhammad. Okey. Selawatlah ke atasnya. Ke atasnya pergi kepada Nabi Muhammad. Wasallimu taslima, dan ucaplah salam. Wasallimu taslima, dan ucapkan salam sejahtera kepadanya. Kepada Nabi Muhammad lah. Subhanallah. Tuan-tuan di mata Allah, sahabat-sahabat, dalam firman Allah ini, dan para alim ulama, para mufassir menyebutkan, selawat kepada Nabi hukumnya adalah wajib. Terbahagi kepada dua. Pertama wajib, yang kedua sunat. Yang pertama wajib itu bila kita mendirikan salat. Tak selawat pada Nabi, tak sah salat. Tak sah salat, berdosa besar.
Sebab itu selawat dijadikan bacaan wajib dalam solat ketika tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Betul kan? Jadi sebab itu selawat dikatakan hukumnya adalah wajib dan juga ada sunat di luar solat dalam harian kita. Tapi sunat muakkad yang sangat dituntut. Dalam firman Allah ini kita perhatikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apakah maksud Allah berselawat kepada Nabi dan apakah maksud malaikat berselawat kepada Nabi? Masya Allah. Maksud Allah berselawat kepada Nabi ialah sesungguhnya Allah merahmati Nabi SAW. Salawat ni membawa maksud rahmat, perlindungan, kasih sayang, semualah. Manakala selawat malaikat pula membawa maksud para malaikat mendoakan kesejahteraan Nabi SAW. Manakala apakah maksud Allah berselawat kepada kita? Allah berselawat kepada kita sebagaimana hadis Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kita kalau selawat pada Nabi satu kali, Allah akan berselawat pada kita 10 kali. Maka tuan-puan sekalian, apa maksud selawat Allah kepada kita? Allah merahmati kita, memberi pertolongan dan sebagainya. Dan Allah sebut dalam ayat ini, ya ayyuhallazina amanu, bukan wahai manusia, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman di sini? InsyaAllah angkat tangan semua, angkat tangan saya, insyaAllah Ustazah. Saya tanya sekali lagi, siapa orang beriman di sini? Boleh tak tolong jawab? Terima kasih sahabat-sahabat yang bagi star. Setiap star di FB ni adalah satu bentuk infak, sumbangan tuan-puan yang mati Allah sekalian kepada kerja-kerja dakwah kita. Sebab ia akan bertukar menjadi duit, kewangan. Kewangan ni enjin, bukan enjin, pelincir lah kan. Kalau kereta kena ada minyak. Begitulah ibaratnya. Terima kasih. Bila saya tanya wahai orang-orang yang beriman, Allah menyeru orang beriman. Siapa yang beriman? InsyaAllah. Kita kata insyaAllah saya Ustazah. Mudah-mudahan saya orang beriman. Sallu. Ucapkanlah selawat. Berselawatlah ke atas Nabi SAW. Wasallimu. Nampak tak? Sallu alaihi wa dan. Bukan summa ke apa. Jadi kita ni bila berselawat pada Nabi, kita bersekalilah dengan ucap salam. Alaihi wasallimu taslima. Ucapkanlah salam sejahtera ke atas Nabi SAW. Sekarang saya nak share beberapa lafaz. Okey. Tuan-puan sekalian, berkenaan dengan lafaz selawat, yang paling simple, Allahumma Encik tolong cek jap. Ada ya tak? Rasa tak ada ya. Faham tak Encik? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Macam itulah bila tulis tu jadi keliru tuan-puan sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Ini yang paling ringkas, paling pendek. Allahumma. Maksud dia apa? Ya Allah. Salli ala. Rahmatilah. Ala ke atas Nabi Muhammad SAW. Jadi bila sebut Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah rahmatilah Muhammad. Rahmatilah Nabi Muhammad. Okey, persoalan. Ustazah, mana lebih afdal letak Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa maksud Sayyidina? Sayyidina kalau di sudut bahasa, maksud dia adalah penghulu. Ataupun, Sayyidil Mursalin, penghulu para Rasul. Bila sebut Sayyidina, penghulu kami. Ataupun pemimpin kami. Penghulu kami ataupun pemimpin kami. Ataupun subhanallah, Sayyidina ni yang akan menjaga kita, yang menunjukkan kita, Nabi kami lah. Jadi tuan-puan dan puan-puan sekalian, Nabi SAW bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solat, Allahu Akbar, solat sebagaimana engkau melihat aku solat. Dan ketika Nabi mengajarkan bacaan at-tahiyat kepada sahabat,
Nabi tidak mengucapkan Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi sebahagian ulama, bukan semua ya saya sebutkan, tapi sebahagian ulama pendapat yang kuat, yang jelas, yang sahih mengatakan ketika solat kita afdal ikut exactly sebagaimana Rasulullah baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa yang tambah Sayyidina pun tak ada masalah, boleh. Boleh je Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebab dah biasa. Boleh je baca ketika tahiyat, tidak menjadi batal ke, dan tidaklah pula dikatakan ia lebih afdal. Tapi kalau kita baca Allahumma salli ala Muhammad itu dah sempurna dah. Namun bila di luar solat, dalam keadaan kita bukan dalam solat, sebab Nabi sebut solatlah sebagaimana kamu lihat aku solat, tapi sebab benda itu dalam ada khilaf, jadi boleh. Namun tuan-tuan sekalian, bila di luar solat adalah lebih manis, lebih baik, lebih sopan, lebih menghormati Rasulullah SAW apabila kita menggunakan kalimah Sayyidina. Okey. Ini panggil, okey, betul. Okey. Lafaz tambahan Sayyidina, boleh cari perbahasan Sayyidina. Saya memang tengok, saya baca kajian tulisan, ceramah ni. Jadi, bila di luar solat, macam kita nak selawat ni, memang molek lah. Maksudnya, elok lah. Dan saya tengok ceramah Ustaz Adi Hidayat menyebutkan, dia kata saya sini dalam solat, saya memilih untuk ni, dan di luar solat, saya tambah Sayyidina. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bila kita selawat di luar-luar solat ni. Jadi supaya kita nak sebut direct nama, contoh kan kita panggil encik, yang dihormati, bila tanda hormat kan, puan, kalau orang panggil saya contoh Asma nak beli apa, contoh kat kedai kan, kat kedai Asma, tapi bila orang panggil Puan Asma, ada gelaran tu sebagai tanda hormat, ataupun panggil ustazah ke kan, contoh begitu. Jadi subhanallah panjang Okey, jadi kesimpulannya sebenarnya tidak ada larangan, tuan-puan sekalian. Ada yang sebut pasal hadis larangan, Nabi larang sebut Sayyidina. Tidak ada larangan. Hadis tersebut maudhu', memang tidak ada sumber dia. Betul tak Ustaz? Tentang larangan, tak ada larangan. Maksudnya masa solat kita boleh baca Sayyidina. Saya pun sebab dah biasa sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, masa solat pun baca. Ia tidaklah mengurangkan, tidaklah mencacatkan. Subhanallah. Namun bila kita tengok ada orang selawat pada Nabi tak sebut Sayyidina pun okey, bukannya kata cacat, bukan kata kurang ke. Jadi cuma macam itulah tuan-puan sekalian, adab kita dengan Rasulullah, adab kita sama manusia pun kita jaga. Jadi kita sebutlah Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatilah ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baiklah. Perasan tak bila kita selawat kan ada selawat yang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perasan tak? Okey, memula sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ke atas Allah, ke atas Nabi Muhammad, rahmatilah sallallahu, rahmati Allah ke atas Nabi Muhammad wasallam, dan juga salam. Nampak tak? Ada dua. Dalam selawat yang kita, yang disusun, yang dinasyidkan tu, mesti ada dua. Ada salam sekali. Kemudian selawat yang lain. Selawat yang lain yang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, wahai Nabi salam ke atasmu, ya Rasul salam alaika, wahai Rasul salam ke atasmu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Lagi sambungan dia, asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna
فاختفت منه البدور. Betul tak? Lama tak baca. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikthiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sahabat-sahabat, itu bukan selawat dah tu. Itu bukan selawat. Itu adalah pujian-pujian. Syair memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, wahai kekasihku, wahai Muhammad. Ya arusal khafiqaini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imamal qiblataini. Lepas tu kita sambung balik kan. Dia sebenarnya ada selang-selang tu. Masya Allah. Rindu pula nak duduk satu majlis yang dipanggil majlis selawat kan. Subhanallah, muslimin muslimat. Dalam selawat yang disusun dan dilagukan tu memang ada selawat dan juga salam. Namun bila kita harian kita tak kurang seimbang tuan-tuan sekalian. Kita hanya memperbanyakkan selawat tapi tak salam. Perasan tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Kalau yang tu ya, dia ada salam sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli sayyidina Muhammad, itu selawat saja. Jadi perintah Allah, sallu alaihi wasallimu, berselawatlah ke atas Nabi, wasallimu, dan ucapkanlah salam. Jadi tuan-puan sekalian, saya nak share lafaz selawat yang merangkumi kedua-duanya. Okey. Lafaz yang paling afdal, selawat paling afdal, itu ada hadis Nabi yang sahih. Nabi kata selawat yang paling sempurna, yang paling afdal adalah selawat yang kita baca di dalam at-tahiyat. Masya Allah, dapat 10 kali mungkin lebih baik daripada 100 kali yang bukan afdal. Apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu Nabi kata selawat yang paling sempurna, paling afdal. Masya Allah. Okey. Kita boleh lafazkan. Tadi tu saya tunjuk lafaz paling pendek. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Lagi-lagi kita nak baca 1000, nak baca banyak. Kita boleh je ucap Allahumma salli ala Muhammad. Jangan kita dengar orang tak sebut Sayyidina, dia kata kau ni tak ada adab dengan soal. Jangan sebut begitu sebab lafaz itu ada lafaz yang sahih juga. Siapa sebut Sayyidina, janganlah petangkan aku lebih baik daripada kamu. Jadi benda khilaf ni jangan jadi gaduh. Okey, kita boleh ucap Allahumma salli ala, tak panjang tuan-tuan sekalian, ni yang Allahumma salli ala Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Memang afdal kita kepada ahli keluarga, alihi wa sahbihi. Kita tambah salam di hujung. Ustazah, wasalam ke wasalim? Boleh je dua-dua. Wasalim. Okey. Maksud dia apa? Tuan-tuan sekalian, Allahumma, ya Allah, rahmatilah ke atas penghulu kami, pemimpin kami, iaitu Nabi Muhammad, wa'ala, dan ke atas, rahmatilah, dan apa? Dan rahmatilah ke atas alihi, ahli keluarga. Alihi ni ahli keluarga. Wasahbihi, dan para sahabat. Wasahbihi wasallim, dan salam. Salam ini menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua. Dan salam ke atas mereka. Macam itulah lebih kurang maksud dia. Ke atas mereka. Mereka itu apa? Salam tu maksud apa? Dan salam ni masuk wasalim, sejahtera.
Dan itu daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kan? Nama Allah Ya Salam. Ya Salam, nama Allah daripada 99 Asmaullah Husna. Ya Salam maksudnya ya yang memberi kesejahteraan. Jadi bila sebut wasallim, Masya Allah, wasallim dan salam sejahtera ke atas mereka, Rasulullah, para ahli keluarga dan para sahabat. Jadi kita tambah, kita amalkan selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat, ahli keluarga, sahabat, wasallim dan salam sejahtera ke atas mereka. Ada juga orang tambah awal lagi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ada juga lafaz selawat yang begitu, itu pun dibenarkan, boleh, sah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sebab nak ringkas lagi tapi dia nak salam juga. Ini dah salin lah. Dah saya nak padam ah. Ada yang kata Ustazah panjang lah nak habis 1,000, saya target 1,000. Macam panjang sikit lah nak habis 500 Ustazah. Kalau saya buat 500 sehari selawat. Ya kalau mampu buat 1,000. Tapi bila panjang ni kan panjang sikit ni. Okey, kalau siapa yang nak kalau siapa yang Ustazah saya rasa panjang, pendek sikit tapi nak ada salam sekali. Pendek sikit tapi nak salam sekali. Jadi lafaznya Allahumma ada orang tengok tak ni Ustaz? Allahumma salli dalam berapa orang Ustaz? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Macam tu. Saya tahu sebab anak-anak dah masuk ni kelas kan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nampak tak? Siapa yang rasa panjang bila sambung wa ala alihi wa sahbihi tadi tu ke atas ahli keluarga dan para sahabat, boleh saja lafaz selawat Allahumma ya Allah salli wa sallim. Terus sambung selawat, rahmatilah dan sejahterakanlah ke atas Nabi Muhammad. Nampak tak tuan-puan sekalian? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. 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 Kita terus, ya Allah rahmatilah dan sejahterakanlah ke atas Nabi Muhammad. Kenapa perlu ada salam ni? Itu adalah perintah Allah dalam surah yang kita bacakan tadi, surah Al-Ahzab tadi, iaitu sallu alaihi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu, selawatlah ke atas Nabi, wasallimu dan ucapkanlah salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita selawat begini, kita menunaikan dua tuntutan perintah Allah, selawat dan juga salam. Ya Allah rahmatilah dan ucapkanlah salam dan sejahterakanlah atas Nabi Muhammad SAW. Kan biasa kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita boleh tambah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ini bukan rekaan saya tuan-puan sekalian. Ini saya telah rujuk. Kan peringsan-peringsan ahli ulama, kuliah-kuliah, daripada rujukan-rujukan yang diyakini. Saya juga merujuk guru-guru. Saya kata mana lafaz yang jika kita nak sebutkan sebab yang afdal adalah lafaz itu bersama dengan nak salam sekali. Sebab kalau kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka tak ada salam dalam tu, kecuali kalau yang sambung Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu kalau orang yang sambung. Tapi kalau yang tak sambung, dia tak selawat pada sahabat dan juga pada keluarga, nak selawat pada Nabi je, jadi kita boleh tambah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Saya rasa jelas ya muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Mudah-mudahan kita akan dapat kebaikan yang banyak daripada selawat kita. Nampaknya memang tak sempat tuan-puan dimati Allah sekalian. Tak sempat saya nak baca hadis Nabi ni, tapi sebab saya nak baca sepital lalu, kupasannya besok. Hadis yang pertama dalam dalam bab sabar ini bermaksud, esok saya siap tulis, kita akan detailkan lagi. Bermaksud, yang bermaksud bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh daripada iman. Alhamdulillah itu, yang ucapan Alhamdulillah itu memenuhi timbangan neraca di pada hari kiamat. Tuan-tuan sekalian, bila kita ucap Alhamdulillah, 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 ucapan itu Nabi kata akan memenuhi timbangan neraca di hari kiamat. Ucapan Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah.
subhanallah dan alhamdulillah, tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ini saya selalu sebut dalam ceramah. Ucapan apa? Subhanallah walhamdulillah. Tadi tu Nabi sebut ucapan alhamdulillah akan memenuhi neraca timbangan amal. Namun siapa yang ucap subhanallah walhamdulillah, tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, dia akan memenuhi, ucapan itu akan memenuhi kedua-duanya memenuhi segala yang ada antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi ni, ucapan itu bila kita ucap subhanallah walhamdulillah akan memenuhi, banyaknya pahala tu memenuhi langit dan bumi. Subhanallah. Sembahyang itu cahaya, Nabi kata. Sedekah dan hujah dan bukti atas keimanan pelakunya. Sabar itu sinaran. Sabar itu adalah nur, cahaya. Wassalatun nur, wasadaqatun burhanun, wasabaru diyaun. Sabar itu adalah satu benda yang bercahaya. Sebab itu di akhirat kelak ada orang yang dibangkitkan dengan wajah bercahaya-cahaya sabar. Masya Allah. Al-Quran itu hujah bagi kamu, atau hujah ke atas kamu yang akan menentang kamu. Subhanallah. Al-Quran tu hujjatul laka aw alaika. Ini kita akan jelaskan besok. Dan setiap manusia keluar pada awal pagi untuk bekerja, lalu dia menjual dirinya kepada Allah, iaitu dengan beramal soleh, maka dia akan membebaskan dirinya daripada azab Allah. Ataupun dia menjual dirinya selain daripada Allah. Berpagi-pagi keluar, jual diri kepada dunia, mencari dunia semata-mata, kan, mengikut hawa nafsu dengan melakukan kufur dan maksiat, maka dia akan membinasakan dirinya dunia dan akhirat. Jadi hadis yang indah dan sempurna ini kita akan bacakan pagi besok. Saya siap tulis, kita tengok terjemahan saja dan kita akan hayati, kita akan syarah. Alhamdulillah, terima kasih semua sahabat-sahabat. Sekarang dalam pukul 8.30, 9.30 ada satu kuliah. Harap sudi dengan saya berkaitan dengan kekuatan wanita. Wanita dengan kesabaran apa semua macam itulah kan. Jadi 9.30 ya, kita ada kuliah umum ceramah perdana. Subhanallah. Pagi ni jadual saya sangat padat. Habis saja 9.30, lebih kurang tak sampai sejam kuliah saya kan. Habis pukul 11. Pukul 11 saya ada pula program tertutup sampai pukul 12, 12.30 macam tu. Jadi pagi ni ada 3 program. Doakan, saya mendoakan kalian semua sihat. Doakan juga kita sihat. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan sekalian, jangan lupa ibadah korban dengan kami. Hari ni gaji kan? Marilah daftar ibadah korban dengan kami. Dibuat dalam Malaysia dan juga di luar negara. Subhanallah, tapi kita utamakan dalam Malaysia lah tuan-puan sekalian. Boleh saja tengok ada nombor yang dikongsikan. InsyaAllah kita akan amanah menjalankan kepercayaan yang Tuhan berikan untuk melaksanakan ibadah korban. Kita akan tunjuk semua nama-nama, kita tunjuk suasana tempat kita sembelih binatang korban, dan kita akan agihkan asnaf fakir miskin di seluruh Malaysia. Sebab binatang korban kita korbankan akan di-divert, akan diagihkan di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Kita dah ada selain nama asnaf fakir miskin yang kita santuni, yang berdaftar dengan kita di bawah NGO Sahabat Amakin. Sekian, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.